Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Arba'un Al-Manawiyah. Arba'un Al-Manawiyah berkaitan dengan adab-adab sesama manusia, adab-adab sesama manusia. Dan insya-Allah pada malam ni kita masuk bab yang ke-10, tuan-tuan. Adab dengan syiar-syiar agama. Adab dengan syiar-syiar agama. Dalam hadis ini nama Allah Subhanahu wa taala, muallif rahimahullah taala hafizahullah taala Dr. Abdul Rahman Abdul Karim Al-Uthmani hafizahullah taala, dia telah berkata, saya meriwayatkan hadis dalam bab ni daripada guru saya, Syekh Murabbi Abdul Rahim bin Ahmad bin Umar bin Isa bin Muhammad, iaitu Qarak Pahang, dengan sanad yang bersambung kepadanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki datang bertanya kepadanya, adakah dahulunya kamu benci untuk menunaikan sa'i di antara Safa dan Marwah? Beliau menjawab, ya, kerana itu dahulunya merupakan lambang jahiliyah. Sehinggalah turunnya ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, surah Al-Baqarah, yang bermaksud sesungguhnya Safa dan Marwah itu merupakan sebahagian daripada syiar-syiar Allah. Yang kedua, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki seorang lelaki menuntun untanya. Maka baginda berkata kepadanya, tunggangilah ia. Lelaki itu menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah unta hadi. Baginda berkata, tunggangilah ia, wahai celakalah kamu. Untuk kali kedua atau ketiga. Hadis diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta nombor hadis 1106. Yang ketiga daripada Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau telah pergi kepada Hajar Aswad, lantas mencium dan berkata, sesungguhnya aku mengetahui bahawa engkau hanyalah seketul batu yang tidak memberi sebarang mudarat maupun manfaat. Seandainya bukan kerana aku nampak baginda Rasulullah SAW menciummu, maka tidaklah aku menciummu. Hadis sahih, hadis riwayat Bukhari. Latar belakang bab ni kita lihat sikit dulu macam. Sesungguhnya setiap apa yang melambangkan agama Islam adalah merupakan syiar-syiar agama. Mengagungkan syiar-syiar ini mencerminkan ketakwaan dalam hati. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Surah Al-Hajj, yang bermaksud, oleh kerana itu sesiapa yang mengagungkan syiar Allah, sesungguhnya itu adalah merupakan ketakwaan hati. Allah telah menisbahkan syiar ini kepada dirinya untuk menunjukkan kebesaran dan kepentingan menitik beratkannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut syiar ni ialah lambang. Dipanggil dalam bahasa Arab, antara lain dipanggil syiar bahasa Arab. Syiar itu adalah bahasa Arab
yang dipanggil ramz, simbol, lambang agama, katakan. Kalau orang tu letak je benda satu itu orang tahu dah ni Islam, katakan. Ini orang Islam, katakan. Ada sesuatu lambang yang khusus, katakan. Tapi adakah semua lambang boleh dianggap sebagai syiar Islam, katakan. Di sini kita nak kupas pada malam ni lah, setakat mana yang saya mampu untuk saya kupas macam Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kita lihat hadis yang pertama, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa pada mulanya beliau benci untuk melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Safa dan Marwah, ittifaq para ulama, dia bukannya sebahagian daripada Masjidil Haram. Maknanya dia bukan Masjidil Haram, bukan dalam Masjidil Haram. Itu ijma' ulama. Ijma' ulama. Walaupun tuan-tuan hari ini lihat dia nampak dalam satu binaan. Semalam ada orang tanya, katakan kemarin hari Sabtu ada kursus umrah. Dia kata, boleh tak Ustaz jalan pakai slipper dekat slipper ke kasut ke dekat kawasan Safa dengan Marwah, katakan. Saya katakan macam Allah Subhanahu wa taala pada hukum asalnya tidaklah ada isu, katakan. Benda tu hukumnya asalnya boleh, katakan. Tetapi saya kata kawasan tu kawasan orang buat salat. Orang gunakan untuk salat juga. Kalau kita kata bila azan berkumandang, orang yang datang sebelah sini, katakan mereka barangkali tak sempat untuk sampai ke ke depan, katakan, lalu mereka salat di situ. Jadi kawasan Safa Marwah itu adalah kawasan salat, katakan. Maka tak perlulah kita pakai kasut, walaupun boleh, sebab dia kata itu bukan masjid, kata memang bukan masjid, tapi orang gunakan ruang itu untuk salat. Wallahu a'lam. Tahulah dia setuju tak setuju dengan jawapan saya, wallahu a'lam. Apa pun macam Allah Subhanahu wa taala, Safa dan Marwah ini adalah dua bukit yang ada di dekat berhampiran dengan Kaabah itu. Bermula dengan Safa dalam Islam. Safa dan Marwah itu adalah syiar, sa'i itu, di antara kedua bukit itu merupakan syiar. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, katakan. Daripada tanda-tanda, katakan, daripada simbol Islam itu. Bukannya bukit tu, tapi proses tawaf. Ada ibadat tawaf di antara Safa dan Marwah itu dianggap sebagai syiar, katakan. Bila kita kata dulu dia orang buat juga, zaman jahiliah dia orang juga buat, pergi naik bukit Safa, pergi Marwah, katakan, buat haji. Ada zaman jahiliah dulu, zaman zaman jahiliah, katakan. Sebab itu kita kata mereka menerimanya seperti mana mereka tawaf Kaabah. Zaman jahiliyah mereka tawaf Kaabah, tapi tawaf mereka tadi dengan cara mereka. Yang tawaf dengan cara dengan telanjang, yang tawaf dengan macam Allah Subhanahu wa taala bawa patung, yang sembah patung, yang kita kata ketika itu beratus patung terdapat di Kaabah, katakan. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, selepas dah dibuang semua simbol-simbol itu ataupun sumber-sumber berhala tadi, maka Allah kembalikan syiar Safa Marwah yang bersih, yang suci, katakan. Dan termasuk juga syiar-syiar Islam yang lain ialah macam solat, macam ibadah-ibadah yang lain. Maka tidak boleh kita nak memperkecilkan ataupun mempersendakan syiar-syiar Islam. Ada syiar-syiar Islam juga termasuk syiar-syiar Islam ialah ulama. Para ulama itu adalah simbol orang-orang Islam. Sebab itu ulama yang betul-betul kita kata ulama, katalah yang betul-betul ulama, katakan ada.
maka normatif Allah tidak boleh dijadikan gurau senda, katakan. Sebab mereka itu dianggap sebagai syiar agama, kerana mereka membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai, kita kata, pewaris para anbiya dan rasul, katakan, pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata bukan semualah kita kata boleh digelarkan sebagai ulama, katakan. Ada yang kita kata dia bukan pun orang ulama, mungkin dia ustaz tapi tak semestinya dia orang alim ulama, termasuk di kalangan ulama, katakan. Mungkin ustaz, katakan, ustaz tak semestinya ulama, ulama yes ustaz, katakan. Dalam satu masa dia juga ustaz. Tapi untuk title ulama itu dia satu peringkat yang lebih tinggi, katakan. Kalau setakat kita kata macam kami katakan, macam saya dan sebagainya, tak sampai lagi nak kata level ulama, katakan. Dan ulama nama Allah Subhanahu Wa Taala dia punya kita kata ciri-ciri yang kita kata menunjukkan mereka adalah orang alim. Dari sudut ilmunya, dari sudut ketakwaannya, dari sudut kewarakannya, dari sudut segala sudut nama Allah Subhanahu Wa Taala, ada ilmu dan juga beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Dan kita kata bukan setakat ilmu Al-Quran, ilmu hadisnya, makna mulim, menguasai banyak ilmu-ilmu agama. Barulah kita kata dia orang yang alim, orang yang faqih, katakan, dalam satu bidang. Maka orang-orang ini, katakan, jangan diperlekehkan, jangan digurau sendakan. Jangan kita kata nama Allah Subhanahu Wa Taala kita kata di istilah hari ini orang pesendakan. Kadang-kadang dalam Facebook, dalam dalam laman-laman sosial, orang ambil gambar orang alim ni tukarkan. Kepala jadi kepala orang alim, badan dah jadi badan jadi badan khinzir atau sebagainya, wa yazbillah min dzalik. Dan kita kata man adhani waliyan faqad adhantu lahu bil harb. Kata Allah dalam Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi, siapa yang menganiaya wali aku, katakan, maka aku izinkan atasnya untuk diperangi. Orang yang menganiaya wali Allah Subhanahu Wa Taala, katakan. Yang dimaksudkan wali dalam hadis ini ialah mereka yang merupakan ulama yang muttaqin, ulama yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam ibadat-ibadat yang lain. Contoh kita kata azan syiar. Dan sifat azan itu adalah mesti dilaungkan dengan loud, maknanya dengan speaker, dengan kuat. Sebab itu kalau orang fatwa, misal katalah orang orang bukan Islam ke tak, siapa minta azan itu dikumandangkan dalam masjid saja, contoh, katakan, tak perlu nak loud atau tak perlu nak keluarkan ataupun suara azan tu diusarkan. Tak boleh, sebab benda itu adalah syiar, katakan. Syiar azan, syiar Islam, azan itu mesti dikumandangkan. Mesti dikumandangkan. Walaupun tak ramai yang datang. Alasan ku azan kuat pun ramai yang datang, bukan itu, katakan. Tapi dia adalah syiar Islam. Syiar Islam. Orang datang tak datang itu bab lain. Maka kita kata kalau ada orang nak minta itu, ditolak, automatically ditolak. Tetapi tidak pada kalau misal kata setengah-setengah tempat hari ini dia baca ayat Quran, dibukakan ayat Quran sebelum solat, contohnya menggunakan speaker luar, ataupun dia istilahnya tarhim sebelum subuh, katakan, contoh, katakan, kuat di komen ataupun di istilahnya kita katakan masyarakat ataupun orang bukan Islam
protes benda tu. Dia tak protes azan, dia protes yang bacaan Al-Quran ataupun kita kata terhim itu. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala, pihak berkuasa boleh kita katakan memerintahkan pihak masjid dan surau supaya buatkan bacaan Quran. Nak buka hak dalam je, katakan. Kerana membaca Al-Quran untuk dilautkan speaker keluar itu bukan syiar. Baca Al-Quran tu syiar, katakan. Tapi lautkan suara tu dibesarkan semua orang dengar sebelum azan, itu bukan syiar, katakan. Itu bukan syiar, katakan. Khusus tu yang ni katakan. Dibacakan sebelum azan atau semua. Benda bagus, tapi tak semestinya ianya kita kata kita nak sampai bertegang ataupun wajib mempertahankan orang nak baca Quran tak boleh. Jadi orang kafir kita dimarah, orang kafir kita serah, kita anak kita bantah dia apa semua ni untuk ni Islam punya. Kita kata kena faham konsep yang mana yang dikatakan syiar, mana yang dikatakan bukan. Tapi kalau bacaan Quran yang saya katakan tadi ialah bacaan bukanya dengan kuat sebelum azan. Tapi kalau kita kata dia halang kita baca Quran semua dirampas apa semua, yes, itu tak boleh. Quran itu syiar, katakan. Membaca itu satu ibadat, katakan. Tak boleh halang, katakan. Yang saya beritahu, jangan silap faham nama Allah Subhanahu wa taala. Ini katakan sebab benda perkara pertama kita katakan buka Al-Quran sebelum azan itu satu benda yang tidak disyariatkan pun, katakan. Jadi kita tak boleh nak kata itu termasuk dalam syiar, katakan. Itu kita kena faham baik-baik. Dan nama Allah Subhanahu wa taala banyaklah lagi amalan syiar Islam yang lain, katakan. Mostly katakan semua ibadat adalah syiar, katakan. Puasanya, orang mempelikirkan puasa, tak boleh, katakan. Ada orang mempelikirkan ibadat salat, tak boleh, katakan. Sebab benda itu semua syiar, katakan. Ada orang melihat itu sebagai syiar. Begitu juga nama Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam kita kata hari ini. Kalau orang kata okey, melihat kepada Kaabah, gambar Kaabah tu, Kaabah tu sendiri dia adalah syiar, katakan. Syiar, katakan. Bila sebut ya Kaabah, orang tahu ini orang Islam, katakan. Orang Islam. Kadang-kadang kita, walaupun benda ni khilaf ulama, tapi ada pandangan, ada pandangan. Dia kata, contoh, kita ada sejadah, ada setengah sejadah yang ada gambar Kaabah, kan? Betul tak? Gambar Kaabah, gambar masjid, masjid syiar, katakan. Antara syiar Islam ialah masjid. Gambar tu kita ini. Tapi kita bila semayang kat sejadah, okeylah, tak apalah kita semayang orang dah. Cuma isunya kadang-kadang kita duduk atas sejadah tu, duduknya pula di atas gambar Kaabah. Ini katakan, faham tak maksud saya, katakan? Duduk atas gambar Kaabah ataupun gambar masjid. Duduk, tuan-tuan duduk atas gambar. Kalau tuan-tuan tengok orang kafir duduk pijak, duduk atas tu, so apa kita punya perasaan? Apa kita rasa? Tak ada rasa apa-apa? Kita marah. Sebab apa? Sebab kenapa kau duduk atas Kaabah? Atau masjid buntut kau punggung kau pijak. Tapi bila tengok orang Islam tengok hari ni duduk atas sejadahnya, duduk atas kita kata padanya ada gambar Kaabah dan sebagainya, katakan. Lalu dia tak ada maksud. Orang Islam tak apa. tak boleh, katakan.
Patut kita orang Islam lebih lagi lah, ya kan. Ada. Memanglah ada khilaf. Ada sebagian ulama kata tak apa, tak ada masalah pun. Sebab Kaabah kita masuk pijak Kaabah, ya kan. Masuk dalam Kaabah kita pijak atasnya, tak ada isu pun, ya kan. Tapi once bila kita kata ianya diperlekehkan, untuk orang Melayu kita dulu-dululah, cukup marah orang tu kalau nampak kita menunjuk ke arah kiblat, marah. Sempat kita kalau menunjuk ke arah kiblat, kakinya menunjuk ke arah kiblat, mau dia ketuk lagi, dia marah. Apa kaki menghadap kiblat? Kenapa? Kan? Sebab apa? Kiblat itu syiar. Tapi ulama khilaf dalam kita kata ialah, kita kan adalah apa ni perbahasan. Sebagian ulama kata, sebagiannya kata tak apa, tak ada isu pun, kata kan. Tapi kalau apa ni kita kata benda tu mengikut tafsiran, apa ni sebagian ulama kata tak ada isu kat situ, kata kan. Kalau kita menunjukkan apatah kalau macam kata istilah, kata kan, ada setengah-setengah tu ustaz kalau menunjuk depan ustaz, ya, kalau orang kita kata bab adab, ya, kalau bab adab tu yes, katakan tak beradab. Tapi ada ke larangan hadis Nabi SAW menghalang apa ni orang menunjuk kaki, katakan kepada guru. Wallahu a'lam, yang boleh kata itu kita kata mibabil adab saja, katakan adab-adab, kata sopan, kesopanan, sopan, katakan. Tapi kita kena ikut, kadang-kadang adab dengan sopan ni tu nama mati Allah, kita kata adanya kadang-kadang satu kaum itu adabnya macam ni, tak boleh. Tapi kita pergi kat negara lain, apa ni, okey, tak masalah. Kadang-kadang adab, asas-asas adab tu dia bergantung kepada tempat, ya. Macam contoh apa ni, kita buat apa, kepala kan, kita main pegang kepala orang kan, main pegang-pegang kepala orang. Oh, itu orang Melayu jangan, ya, tapi Arab tak ada masalah, ya, so lain tempat lain, ya, jadi kita just hormat adab setengah tempat ni, katakan keadaan dia orang. Tidaklah sampai sampai satu tahap kita kata ianya satu dosa, part-part adab, ya, katakan berbanding dengan memang ianya berkaitan dengan syiar. Bila memang dah dianggap sebagai syiar Islam, ya, katakan orang memperlekehkan korban, tak boleh. Korban adalah syiar, ya, katakan. Orang memperlekehkan ibadat salat, ya, katakan tak boleh, syiar, ya, katakan. Orang memperlekehkan macam-macam ibadat yang lain. Tapi kita tengoklah, ya, katakan kadang-kadang ibadat, ada setengah-setengah ibadat, ya, katakan kalau memang tak warid dalam hadis Nabi SAW, jika diperlekehkan perkara itu, tidaklah apa ni ianya kita kata termasuk dalam istilah katakan memperlekehkan syiar Islam. Dia bukan memperlekeh, maknanya menafikan, katakan ni tak boleh, ni tak boleh buat, ni baca tak boleh. Oh, awak ni memperlekehkan orang nak melakukan ibadah. Tak, sedangkan benda itu memang tak warid dalam hadis Nabi SAW ataupun dalam syariat Islam, katakan. So itu minta maaf saya sebutkan hari ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Baru ni ada keluar fatwa Mufti Kedah berkaitan dengan, minta maaf kalau saya kata, kalau tuan-tuan terbaca, berkaitan dengan simbol capal, katakan. Timbul capal yang diletakkan, diagungkan. Maka Mufti Kedah sendiri telah tidak menyarankan seorang itu meletakkan simbol itu
dia diagung-agungkan, katakan. Sedangkan simbol cap, kita kata slipper itu bukan hanya dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua zaman dia tu pakai macam tu. Bukanlah satu khususiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang je pakai slipper macam tu. Bahkan lagi yang baru-baru ni dia berkatakan ada apa ni dalam kajian sejarah, capan yang sama juga ada pada zaman Firaun. So kita tak boleh nak kata expectation kita menganggap bahawa capal itu satu bentuk rams ataupun simbol yang khusus untuk wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi kita tu zaman tu memang bukan slipper tu, zaman tu tak Nabi seorang yang pakai slipper sebagai syiar, tidak semua orang pakai slipper. Slipper tu dah ada dah, zaman tu dah ada, zaman sebelum tu kita dah ada slipper. Bukannya tunggu sekarang. Slipper ni kita tu memang makruf diletakkan di kaki an-na'al. Kita tahu itu. Kalau kita kata benda tu perlu dijadikan sebagai syiar, kalau kita lihat nama Allah Subhanahu wa taala, tentulah dikatakan para sahabat tabi'in dikatakan telah mendahului kita menganggap itu sebagai syiar, dikatakan. Bahkan mereka adalah orang yang paling menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dikatakan kita kata mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan. Wallahu a'lam. Baik, jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal bait, berkaitan dengan syiar. Kemudian hadis yang kedua daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badanah. Seorang lelaki, saya ada silap apa ni terjemahan kat sini, mungkin nanti saya cuba apa ingatkan kepada apa ni muallif. Anna Rasulullah sallallahu ra'a rajulan yasuqu badanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki menaiki unta. Mungkin kat sini bukan apa ni yasuqu, boleh jadi maksudnya bukan menuntun tapi menari. Saqa yasuqu, maknanya menarik seekor unta. Faqala, Nabi kata kat dia, irkabha. Dia duduk tarik di unta tu, Nabi kata, naiklah unta tu. Naiklah unta. Faqala ya Rasulullah innaha badanah, nyatakan. Ya Rasulullah innaha badanah, nyata. Dia adalah unta. Unta. Mungkin nama Allah maksudkan dia adalah untuk apa ni kita kata untuk kurban ke, ataupun untuk apa ni kita kata sebagai hadi, maknanya untuk orang-orang buat mengerjakan haji, lalu ada dia punya dam tamattu ataupun dam qiran yang dipanggil al-hadi. Faqala irkabha wailak, kata. Janganlah biarkan saja, katakan. Jangan kamu tarik je apa ni unta tu. Naikilah dia. Wailak ni sebenarnya nama Allah Subhanahu wa taala, terjemahan tu betul lah, katakan celakalah kamu, katakan. Celakalah kamu, katakan. Sama ada dalam Nabi sebut yang kedua ataupun Nabi sebut yang ketiga. Bila sebut kita kata syiar, memanglah korban itu satu syiar, kan? Tapi bukan bermakna kita berlebih-lebih, istilahnya. Kadang-kadang setengah-setengah tempat, saya cerita pada tuan-tuan, setengah-setengah tempat lembu korban ini ataupun kambing korban ini dihias
diletakkan macam-macam. Kalau tuan-tuan tengok di di Pakistan, di India ataupun setengah-setengah tempat katakan, ternakan lembu-lembu yang nak dikorbankan ini setengahnya dihias. Itu tidaklah sepatutnya disampai buat begitu katakan. Kalau unta, kalau boleh ditunggang katakan. Bukanlah sampai kita harus untuk ihsan kepada binatang namati Allah, tetapi kalau ia boleh ditunggang, ia tunggang. Tak perlulah kata kamu yang kena tarik dia, tak perlu kamu tunggang, lembu korban tak boleh tunggang apa semua, ataupun unta untuk korban tak boleh tunggang dan sebagainya. Tidak, istilahnya bukan begitu katakan. Perlu kita fahami. Macam contohnya Hajar Aswad, hadis yang ketiga tu kan, Kaabah apa semuanya itu adalah syiar. Tapi bukan bermaksud kita mengambil berkat. Contohnya kita pergi ke Masjidil Haram Mekah, kita sapu Kaabah tu, lepas tu kita usap badan kita dan sebagainya. Tuan-tuan tak pernah tengok orang pergi, setiap tiang yang dia jumpa dia cium, dia peluk. Dekat Mekah, dekat Madinah, saya tak tahu untuk apa dia cium peluk. Yang lap tu, yang sapu tu biasalah, yang sapu setiap tiang dia sapu. Kaabah lagi dia sapu. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memang dia syiar, tetapi bukannya untuk kita ambil barakah ataupun sewaktu dengannya. Untuk kita ambil tabarruk. Cukup seperti mana yang telah dikhabarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Contohnya Hajar Aswad tadi. Hajar Aswad simbol dikatakan, ramzul Islam. Hajar Aswad, setiap semua orang nak teringin nak cium Hajar Aswad. Siapa yang tak teringin nak cium Hajar Aswad? Semua nak cium Hajar Aswad. Kalau orang pergi umrah, saya orang tanya tips, Ustaz nak tips nak cium Hajar Aswad. Setiap kali bagi khusus umrah, saya kata tips nak cium Hajar Aswad, nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum azan tak payah nak gaduh nak tolak orang, gebuk-gebuk, tak payah. Sebelum azan, pergi rapatkan diri ke dinding Kaabah sebelum Hajar Aswad, maknanya rukun Yamani. Rapatkan ini Kaabah sebelum azan, lebih kurang dalam 40 minit, 1 jam sebelum. Kalau sanggup tahan, tunggu situ, tunggu rapat. Ada ruang sikit, jalan sikit ke depan, sikit. Setengah jam sebelum azan, dia dah arahkan orang semua duduk. Dia akan biarkan hanya orang yang duduk dekat dinding Kaabah sahaja. Istilah kata yang beratur lah, macam beratur. Bila beratur, dia akan biarkan yang beratur tu je yang dibenarkan untuk cium Hajar Aswad. So tak ada isu nak tolak siapa lagi dah. Dah dibenarkan, korang je pergi dah. Sebelum tu nak kena tolak. Ni dia dah suruh yang lain semua duduk. Masa tu katakan yang dibenarkan hanya yang bersusun dekat dinding Kaabah tadi, yang nak menuju ke Hajar Aswad. Tapi dia akan suruh cepat lah, janganlah terhigih-higih pula kat situ. Katakan cium je dah keluar, cium je keluar. Itu cara yang terbaik. Dan Hajar Aswad, walaupun dengan dengan kelebihannya, dia tidak beri manfaat
dan tidak beri mudarat. Dia hanya sekadar batu saja. Lepas itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innaka la hajar, kamu ni jangan tuan-tuan batuk lah. Innaka la hajar, kamu ni batu je. Batu. Inni a'lamu annaka hajar, sesungguhnya aku tahu kamu ni hanya batu je. La tadur wa la tanfa', tak beri mudarat, tak beri manfaat apa-apa. Laula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuk, dia kan kalau bukan kerana aku melihat Nabi cium kau, aku takkan cium. Tapi aku nampak Nabi cium, maka aku cium. Sebab itu ada sahabat yang cuba mengusap keseluruhan Kaabah, dinding-dinding Kaabah nak diusap, dihalang. Ditegur, dilarang sama sekali perbuatan tersebut. Laisa min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusap seluruh Kaabah tadi, katakan. Dia ada part-part. Ada part memang kita dituntut, disuruh melekap. Iaitu kita kata di pintu Kaabah, katakan. Ada tempat yang suruh kita sentuh sahaja, istilam, iaitu di rukun Yamani. Hajar Aswad dia tuntut untuk kita cium. Hajar Aswad bukanlah kata dalam corong tu semuanya Hajar Aswad. Dah tinggal berapa biji, 4-5 biji ya, kecil-kecil. Kalau dah kita nak masuk dalam tu, muka dah masuk dalam tu, ada kadang-kadang harap tekan kepala kita masuk dalam. Tuan-tuan masuk dalam tu, kata dia hanya ada dah disalut pun, bukannya ketul batu yang original, disalut lagi, tapi nampaklah bonjolan tu ada. Jadi yang dicium yang itu tak bermanfaat apa-apa, tuan-tuan. Yang tu dicium. Kalau kita kata adabnya cium, tak boleh cium kita sentuh. Sentuh boleh cium. Tangan ni boleh cium, tak ada masalah. Itu dalam fiqh, dah jelas. Kalau dengan ujung ujung boleh sentuh dengan ujung kayu dan dicium, tak masalah. Tapi jangan dibuat flying kiss, kata. Melambai pula, menyatakan. Siapa suruh lambai? Nabi suruh angkat tangan. Kita datang angkat tangan dah. Bismillah, Allahu Akbar. Ni siap lambai. Ada jalan. Lepas tu yang angkat tangan tak Bismillah, Allahu Akbar, siap push. Flying kiss, kata. Ni ingat apa? Tidak disyariatkan begitu. Jangan buat benda yang tak sepatutnya. Innaka la hajar, innaka la hajar. Kamu ni batu. Kalau bukan kerana Nabi cium kamu, aku tak cium. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kekallah sampai bila-bila, begitulah. Maknanya kita kata walaupun ia syiar, yes, syiar, ya, tapi jangan sampai kita terlalu, ada sebahagiannya, dan jangan sampai terlalu hulu. Terlalu hulu, ya.
habis semua nak di apa kita kata dipeluk, dicium je kita kata. Ada. Wallahu a'lam. Yang kononnya ambil, ini dia katakan kain kelambu Kaabah pun dia ambil, dia kata. Dulu masa zaman 90-an, kain kelambu Kaabah itu tak diangkat, dia sampai ke bawah. Tapi lepas musim haji lubang kata. Orang duk gunting kain kelambu Kaabah. Tu hak tu dia naik kan. Azan masuk, nak tak azan yang sama.
Baik. Jadi tuan-tuan yang minta Allah Subhanahu wa taala, jika syiar tersebut telah jelas dengan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ayat Quran, dengan hadis, makna tidak syak lagi lah kita kata kita kata kemuliaan sesuatu itu. Macam Kaabah tadi, dia adalah mulia, muazzamah, dimuliakan. Itu juga dengan tadilah tempat-tempat Safa Marwah, katakan dimuliakan. Begitu juga macam Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain-lain, kata. Itu jelas, katakan. Dan kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, bila kita lihat hari ni orang duk tanya bagaimana dengan lambang apa tu sabit ni, katakan. Lambang sabit itu pada dasarnya bukanlah kita katalah inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, betul. Bulan dan matahari itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi menceritakan tentang hilal, anak bulan, bulan sabit. Ada kepentingan bagi umat Islam berkaitan dengan hilal tadi. Ada untuk penentuan hari raya, hari raya puasa, untuk penentuan setiap bulan, katakan awal bulan, penentuan satu hari bulan menggunakan hilal, melihat anak bulan, katakan. Maka tuan-tuan macam Allah SWT, dan bahkan ada doa khusus yang Nabi ajarkan kepada kita apabila kita dah masuk sahaja bulan baru. Setiap kali kita masuk bulan baru, ada doa yang Nabi ajar. Allahumma adkhilhu alaina bil iman wal islam dan adalah dia punya seperti mana yang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hilal ni kita kata yang setiap hari ni masjid, majoriti lah katakan masjid dekat dunia ni meletakkan di bumbung sana kita panggil menara, ujung ada lambang sabit, sehingga dia ketahui dah itu adalah masjid. Adakah itu berlaku zaman Nabi? Tidak. Tetapi kita kata bila start mula lambang itu diletak di masjid, pada zaman pemerintahan Khilafah Uthmaniyah. Pada zaman pemerintahan Khilafah Uthmaniyah diletakkan tadi untuk nak membezakan di antara bangunan kanisah ataupun gereja dengan masjid. Dan perkara itu tidaklah berkaitan dengan ibadat ke, akidah ke, tak ada apa-apa. Just simbol.
Satu simbol untuk maslahah, untuk kemaslahatan, nak membezakan di antara ni masjid, ni gereja, ni. Jadi itu saja katakan. Saya dalam sejarah yang mula-mula meletakkan simbol ni tu adalah pada zaman Khilafah Uthmaniyah. Khilafah Uthmaniyah. Tidaklah berlaku pada zaman sebelumnya, zaman Abbasiyah, zaman sahabat Nabi SAW. Tapi benda itu telah diterima sebagai untuk tujuan kemaslahatan. Nanti kan bangunan masjid dengan ni gereja sama bentuk, sama design. Jadi diletakkan sesuatu yang membezakan. Orang tengok dah tahu dah, ni masjid, ni kita tekan. Wallahu a'lam, sekadar itu. Dan tidak timbul isunya orang mempersoalkan yang orang Islam ni duk sembah Kaabah, sebab dek kerana kita sujud ke Kaabah, tidak faham konsep kita kata dalam pengibadahan itu, yang dikatakan ibadah. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdasarkan 3 hadis yang dibacakan tadi, kita tengok apa yang kita dapat daripada pengajaran hadis tadi. Orang Islam itu kebiasaannya berada dalam 2 keadaan dalam hal berkaitan dengan syiar Allah. Sebahagian mereka berlebihan dalam membesarkannya sehingga terlampau menyucikannya sampai kepada tahap menyembahnya. Itu tak boleh. Katakan. Manakala sebahagian yang lain tidak menitik beratkannya sehingga tidak memberikannya apa-apa kepentingan dalam hidupnya. Kita lah hadha wa la hadha. Ni pun tidak, ni pun tidak. Tengah-tengah. Kita letakkan pada kedudukannya dan pertahankan jika perlu dipertahankan. Perkara yang betul untuk dilakukan adalah menghormati, menghargai dan membesarkan syiar ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, terdapat 4 cara untuk membesarkan syiar Allah. Pertama, membesarkan kehormatan Allah dalam perkara-perkara suruhan, larangan dan kewajipan. Itu ibadatlah, akidahnya ibadat. Kedua, membesarkan waktu yang tertentu. Kita kata seperti hari Jumaat, bulan-bulan haram, dan hari-hari menunaikan ibadah haji dan sewaktu dengan hari-hari yang istimewa. Contohnya hari ini kita tekan 10 Muharram, bulan Muharram. Ketiga, membesarkan tempat-tempat tertentu, sepertinya tanah haram yang merupakan arah kiblat, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Keempat, nama-Nama Allah, membesarkan lambang-lambang agama seperti mushaf Al-Quran, kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis. Contohnya kita katakan hijab untuk kaum wanita, ataupun kita kata sebagainya lah. Hatta para ulama juga tadi saya kata termasuk dalam syiar yang perlu kita hormati dan perlu kita besarkan dia. Yang ketiga, nama-Nama Allah Subhanahu wa taala. Hatta kata macam kata orang Islam, kita tahu dah orang Islam, nama-Nama Allah Subhanahu wa taala biasanya ada simpan janggut. Sampai hatta janggut tu pun jangan sampai ada orang mempelikikan. Sebab tu kalau orang tak nak simpan janggut, jangan sampai mempelikikan orang yang ada janggut. Itu je. Jangan sampai tahap. Orang nak simpan janggut panjang-panjang, silakan, tak masalah. Sebab itu juga dianggap sebagai syiar. Tapi kalau orang tak nak simpan janggut, itu pula. Sebab kalau dia ada 2, katakan dia ada syiar Yahudi. Syiar Yahudi, dia akan tebalkan misai, lepaskan janggut.
Itu kalau tuan-tuan tengok, jangan tengok Yahudi yang apa, yang moden tu. Yang moden habis semua cukup. Tuan tengok yang agama Yahudi yang pegang betul dengan agama dia. Sekber ni sini semua dia genting-genting kan, katakan di kanan. Dilepaskan. Janggut memang dia dijaga. Misai dilepaskan juga. Dia tak potong. Islam kita bersalahan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tadi, iaitu i'fa, maknanya kita kata janggutnya ada, katakan misainya dinipiskan. Allahu a'lam, katakan itu beza. Yang ketiga, sesungguhnya membesarkan syiar Allah adalah berlandaskan kepada ilmu mengenai syiar itu sendiri. Kita hendaklah mempelajari apa yang dimaksudkan dengan syiar Allah supaya kita boleh mengagungkannya. Kerana pengagungan terhadap syiar Allah itu adalah bersamaan dengan pengagungan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dalam kita mengagungkan syiar Allah, maka di situ secara tak langsung kita kata mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi itu tentang mati Allah. Kita kata sedikit kuliah kita pada malam ini berkaitan dengan adab dengan syiar-syiar agama. Ada adab dengan syiar-syiar agama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi setakat itu saja yang sempat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi mari kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba wa husna ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.